Dunia sudah berubah dari zaman ke zaman. Dari dahulunya zaman yang dikatakan mundur, kini dunia sudah beralih ke arah zaman yang pesat dengan teknologi. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, teknologi bermaksud aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam bidang industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain. Teknologi pada masa kini begitu pantas berkembang sehingga dikatakan zaman ini merupakan zaman kepesatan teknologi. Antara negara yang sangat sinonim dengan teknologi ialah negara Jepun kerana sering dikatakan sebagai negara maju dan canggih. Jepun merupakan sebuah negara yang begitu terkenal di dunia. Cara hidup masyarakat Jepun yang begitu unik telah mendapat perhatian dari seluruh masyarakat dunia. Bukan itu sahaja, negara Jepun juga merupakan sebuah negara yang begitu terkenal dengan penciptaan teknologi canggih. Kecanggihan yang terdapat di negara Jepun ini sangat mengagumkan masyarakat dunia apabila negara ini suatu ketika dahulu pernah hancur disebabkan oleh bom atom yang telah menghancurkan bandar Hiroshima dan Nagasaki. Namun begitu, kebangkitan negara Jepun daripada peristiwa ini telah menjadikan negara mereka sudah menjadi negara termaju di Asia maupun di dunia. Oleh itu, kumpulan kami akan membentangkan kesan perkembangan teknologi di negara Jepun dalam aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan yang lain. Saya Nur Afifi Ashira binti Syambeda, nombor matriks 157110. Saya akan membentangkan kesan positif perkembangan teknologi dari aspek ekonomi. Kesan positif dari aspek ekonomi yang pertama ialah meningkatkan pasaran Jepun. Hal ini dapat dilihat kerana Jepun memiliki pelbagai teknologi yang canggih dalam proses pembuatannya. Sebagai contoh, teknologi media cetak dan elektronik seperti gadget berjenama Sony dan Sharp yang dapat menarik ramai minat pengguna. Penggunaan teknologi yang tinggi juga telah menjadikan produk Jepun lebih berkualiti dan menjadi pilihan utama pengguna dari seluruh negara. Kesannya, pasaran Jepun pernah menjadi pasaran kedua terbesar di dunia. Kesan positif dari aspek ekonomi yang kedua ialah meningkatkan keluaran dalam negeri kasar Jepun. Jika kita lihat data yang berada di sebelah, telah menunjukkan KDNK Jepun dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017, KDNK Jepun telah mencatatkan USD 38386 persamaan RM 169247.90 dan telah meningkat kepada USD 39159 persamaan RM 172651 pada tahun 2018. KDNK Jepun terus meningkat pada tahun 2019 dengan mencatatkan USD 40113 persamaan RM 176857.81. Data ini telah menunjukkan bahawa perkembangan teknologi yang berlaku di Jepun telah meningkatkan KDNK Jepun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aida binti Paizo, nombor matriks 157166. Akan meneruskan perbentangan ini dengan kesan negatif terhadap ekonomi. Kesan negatif yang pertama adalah meningkatkan perbelanjaan teknologi di Jepun. Kewangan merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada negara yang tidak maju. Negara Jepun membelanjakan kos yang tinggi untuk menghasilkan teknologi yang canggih. Kos yang terlibat merupakan kos seperti bahan mentah untuk perekaan atau pembinaan sesuatu teknologi itu. Oleh itu, perbelanjaan kerajaan Jepun juga meningkat selaras dengan peningkatan teknologi di negara tersebut. Menurut statistik Bureau of Japan 2020, berlaku peningkatan perbelanjaan dalam R&D di negara Jepun. Jumlah perbelanjaan kerajaan Jepun dalam R&D meningkat dari 39% pada tahun 2010 kepada 44% pada tahun 2019. Perbelanjaan pembangunan dan penyelidikan di Jepun menunjukkan peratusan tertinggi dalam sektor peralatan pembuatan dan pengangkutan, iaitu sebanyak 22.4%. Hal ini menunjukkan Jepun menggunakan kos yang tinggi untuk penyelidikan teknologi bahagian pembuatan dan pengangkutan. Selain itu, Jepun juga meningkatkan perbelanjaan dalam teknologi pengangkutan untuk mencapai sasaran negara iaitu negara bebas gas karbon menjelang 2025.
Perbelanjaan negara Jepun dalam bidang sains dan teknologi menunjukkan peningkatan yang sangat ketara dari tahun 2009 hingga tahun 2019 apabila negara Jepun telah membelanjakan sebanyak 3.47% pada tahun 2019 atau lebih kurang 17.3 trilion yen dalam bidang sains dan teknologi dan meningkat kepada 3.71% pada tahun 2019. Seperti yang kita sedia maklum, walaupun Jepun mempunyai kelebihan dalam membangunkan sesuatu teknologi, namun Jepun masih perlu mengimport produk dari negara lain seperti bekalan api. Mereka sangat memerlukan bahan api untuk sesuatu teknologi itu berjaya. Oleh itu, perubahan dalam import barangan teknologi telah meningkat perbelanjaan negara pada masa yang sama. Menurut Teknologi Perdagangan 2021, Jepun terpaksa membelanjakan sebanyak 154.73 bilion dolar atau 20% daripada semua import untuk bahan api mineral pada tahun 2021 sahaja. Import peralatan elektrik berada di tempat kedua, menyumbang kepada 113.41 bilion dolar atau 15% daripada semua import Jepun. Hal ini menunjukkan bagaimana Jepun banyak berbelanja untuk mengimport supaya mereka dapat bahan yang diperlukan untuk membangunkan teknologi di negaranya sendiri. Kesan negatif perkembangan teknologi Jepun dalam aspek ekonomi yang seterusnya adalah berlakunya pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi berlaku apabila kerja manusia diambil alih oleh teknologi seperti yang berlaku di Jepun. Apabila teknologi menggantikan tenaga kerja manusia dengan robot, berlakulah pengangguran disebabkan teknologi di negara Jepun. Penggunaan teknologi canggih dalam pelbagai industri bukan sahaja memudahkan orang ramai untuk menjalankan kehidupan seharian mereka, tetapi ia juga telah menggantikan beberapa pekerjaan yang pernah dimiliki oleh orang ramai. Contohnya, Jepun menggunakan robot yang bernama Pepper untuk menggantikan tenaga manusia. Robot itu juga mampu memahami emosi manusia, mampu berinteraksi dengan manusia dan boleh mengeluarkan amaran dan kata-kata rangsangan. Pepper ataupun robot buatan Jepun diberi pekerjaan di sebuah hotel Jepun yang berfungsi sebagai kemudahan kuarantin untuk orang yang mempunyai kes sederhana bagi penyakit COVID-19. Kadar pengangguran di Jepun menunjukkan purata yang tidak stabil. Menurut laporan data Komen pada tahun 2009, kadar pengangguran purata Jepun mencecah 5.8% dan telah meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018, Jepun mencatatkan kadar pengangguran sebanyak 2.44%, manakala tahun 2019 mencatatkan sebanyak 2.36%. Perkembangan teknologi canggih yang dapat menggantikan tenaga manusia telah menyebabkan keperluan tenaga buruh menurun. Jepun telah mencapai guna tenaga penuh, tetapi kadar pengangguran purata Jepun masih berada pada tahap yang tinggi. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan perbentangan kepada perbentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya Nur Ain binti Muhammad Nasir, nombor matrik 159973 akan membentangkan kesan positif perkembangan teknologi dari aspek sosial. Yang pertama, dapat menjamin keselamatan penumpang. Kereta api Shinkansen yang berasal dari negara Jepun ini telah beroperasi selama 53 tahun dan tidak pernah sekalipun berlaku tragedi yang meragut nyawa penumpang. Hal ini kerana mereka dilengkapi dengan kawalan kereta api ATC. Sistem ini dapat mencegah daripada kereta api ini bergerak dengan kelajuan yang berlebihan. Selain itu, reka bentuk kereta api Shinkansen ini dapat bertahan daripada bencana alam ataupun ketidaknormalan cuaca. Ia juga dilengkapi dengan sistem penggerapan tas bagi bencana alam di mana ahli meteorologi Jepun ini dapat menghantar amaran kecemasan kepada para penumpang dengan pantas dan dapat memberi arahan untuk berhentikan kereta api dengan segera jika ada apa-apa bencana alam yang akan berlaku. Sistem trek kereta api juga dapat disekat daripada membuat lencongan atau mengelakkan kereta api daripada menyimpang ke trek yang lain sehingga berlakunya kemalangan yang dapat menjejaskan keselamatan penumpang. Seterusnya, meningkatkan kualiti hidup. Kereta api Shinkansen dapat meningkatkan darjah ketersampaian kerana pengangkutan ini terkenal dengan ketepatan masanya, di mana kadar kelewatan kereta api Shinkansen ini dengan jadual perjalanan yang sudah siap dari awal hanyalah sekitar 36 saat sahaja, dan kelewatan kereta api berkelajuan tinggi ini juga selalunya disebabkan oleh masalah seperti bencana alam. Menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Sebagai contoh, kereta api Shinkansen memerlukan banyak tenaga kerja seperti kaki tangan pembersihan,
konduktor berkemahiran tinggi dan banyak lagi. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan kualiti hidup mereka. Seterusnya, masyarakat Jepun menerapkan sistem pembelajaran mengikut masa terkini di mana pusat pendidikan mereka dilengkapi dengan teknologi ICT yang canggih. Pelajar-pelajar mereka boleh memuat turun teks yang perlu mereka pelajari pada tahun itu. Kemudian pada penghujung tahun persekolahan, pelajar akan memadam kembali teks-teks yang berada di dalam peranti tersebut. Teknologi AI pula memudahkan masyarakat Jepun di mana tugas pentadbiran peperiksaan mereka boleh menetapkan dan menggradekan pelajar dengan menggunakan sistem dan program AI. Kita beralih kepada kesan negatif perkembangan teknologi. Yang pertama, kesan teknologi internet terhadap perubahan negatif sosial. Ketagihan internet dapat terjerumus ke dalam masalah hikikomori, maksudnya memencerkan diri. Salah satu faktor berlakunya hikikomori ini adalah kerana media massa seperti internet, TV, telefon pintar dan gadget lain. Di Jepun, masyarakat yang menghadapi masalah hikikomori ini menganggap dunia maya lebih menarik kerana di Jepun perubahan drastis berlaku berkaitan dengan teknologi, terutamanya internet dan telefon pintar, menyebabkan mereka yang mempunyai masalah hikikomori dapat menggunakan kemudahan teknologi ini secara sembrono. Seterusnya, kesan negatif robotik kepada sosial. Saat ini Jepun mengalami krisis angka kelahiran di mana kemerosotan dalam kelahiran menandakan penurunan sebanyak 3.5%. Isu ini berlaku disebabkan oleh masyarakat di sana melampiaskan nafsu mereka kepada robot seks. Kerana mengikut pandangan saintis, mereka mendakwa bahawa orang Jepun telah menjadi spesies terancam kerana segelintir masyarakat di negara itu telah jatuh cinta dengan wanita yang tidak bernyawa ataupun silikon. Pakar juga telah memberi amaran di mana patung seks robotik ini boleh mencetuskan malapetaka kepada kadar kelahiran di Jepun. Kesan positif teknologi terhadap alam sekitar di Jepun. Di antara kesan positif teknologi terhadap alam sekitar di Jepun adalah pengurangan pelepasan gas karbon. Pelepasan gas karbon dan gas rumah hijau terhasil daripada kenderaan-kenderaan yang menggunakan petrol. Penggunaan kereta api merupakan kenderaan mesra alam bagi merancang sesebuah perjalanan. Kesan rumah hijau yang dilepaskan oleh kereta api ternyata 80% kurang daripada kereta. Pengurangan yang amat ketara ini membawa kebaikan kepada alam sekitar. Di Jepun, dengan pembinaan Shinkansen, kereta api pertama berkelajuan tinggi yang menggunakan elektrik untuk bergerak, menjadikan teknologi itu mengurangkan pelepasan karbon di negara tersebut. Selain itu, pembuatan kereta api Tokyo Railway yang menggunakan sumber boleh diperbaharui yang dijana oleh kuasa hidro dan geoterma sejak 2019 dalam pelaksanaannya untuk membolehkan ianya berfungsi dan bergerak adalah salah satu elemen yang mesra alam kerana tidak melepaskan gas karbon yang boleh menyebabkan pemanasan global disebabkan pelepasan gas karbon kepada bumi. Sumber yang boleh diperbaharui amat digalakkan penggunaannya dalam proses pembangunan teknologi di dunia ini. Sumber boleh diperbaharui merangkap biogesim, matahari, udara dan air. Hal ini patut diteruskan dan dimajukan lagi bagi menjaga kesihatan bumi. Di samping itu, kerajaan Jepun juga mengambil tindakan untuk mengurangkan 46% pengeluaran gas rumah hijau menjelang tahun 2030. Kesan positif yang kedua adalah memperkenalkan sumber boleh diperbaharui. Tenaga solar merupakan salah satu sumber yang boleh diperbaharui kerana sifatnya yang semula jadi dan mudah didapati. Di Jepun, penggunaan kaca tenaga solar di bumbung perusahaan amat digalakkan penggunaannya. Ia hanya memerlukan air bersih untuk berfungsi. Selain menjimatkan kos, intensif tersebut menjaga alam sekitar dan mengurangkan bahan api fosil yang kita ketahui sebagai bahan yang tidak boleh diperbaharui jika kehabisan sumbernya. Jepun merupakan antara negara pengeluar tenaga suria yang di dunia. Di antara kelebihan menggunakan tenaga suria adalah memanaskan air di rumah, menyalakan rumah api di tepi laut, radar mengesan kelajuan di jalan raya dan banyak lagi.
Sebabkan keperluannya yang tinggi, Jepun telah membina solar ark di Jepun atau dikenali Taman Solar bagi meningkatkan sumber yang boleh diperbaharui setelah berlakunya tragedi loji kuasa nuklear di Fukushima, Daiichi pada tahun 2011. Seterusnya, tenaga solar yang boleh diperbaharui dan mesra alam yang tidak mengeluarkan gas rumah hijau menjadikan kerajaan Jepun ingin memberi pendedahan yang meluas kepada penduduk Jepun agar masalah alam sekitar di Jepun boleh diatasi dengan benar. Walaupun dengan kepadatan penduduk dan kekurangan tanah, kerajaan Jepun tetap mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memperkenalkan teknologi solar di negara tersebut. Selain mesra alam, ia juga menjimatkan kos dan memberi keselesaan kepada para pengguna di negara Jepun yang kian membangun. Seterusnya adalah kesan negatif teknologi terhadap alam sekitar di Jepun. Kesan negatif teknologi terhadap alam sekitar di Jepun adalah pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk kepada perubahan dalam kandungan bahan kimia, jiri menzarahan atau wujudnya bahan pencemar yang berbahaya kepada atmosfera yang boleh memberi kesan yang berbahaya kepada manusia, haiwan dan alam sekitar. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh pembakaran hutan terbuka, asap kereta dan kilang arang batu secara perlahan merosakkan atmosfera bumi. Jepun merupakan salah satu negara yang mempunyai prestasi yang buruk berkaitan pencemaran udara. Sejarah pada tahun 2011 disebabkan oleh pelepasan tenaga nuklear di Jepun menjadikan Jepun menduduki antara tangga teratas pencemaran udara terburuk di dunia. Kualiti udara yang semakin hari semakin merosak dan pencemaran udara yang tidak terkawal dapat memberi kesan kepada perubahan iklim serta memberi impak kepada kesihatan manusia. Banyak bahan pencemar yang boleh memudaratkan kesihatan manusia. Contohnya, zarah terampai dapat menembusi sistem pernafasan dan menyebabkan penyakit pernafasan dan penyakit kardiovaskular. Kini, Jepun dalam usaha memperbanyakkan penghasilan kereta solar bagi mengurangkan penggunaan kereta yang menggunakan petrol. Terakhir sekali, kesan negatif terhadap alam sekitar di Jepun adalah pencemaran bunyi. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), pencemaran bunyi berada di kedudukan ketiga pencemaran alam sekitar yang paling berbahaya selepas pencemaran udara dan pencemaran air. Terkenal dengan imej yang tenang, Jepun tidak lari daripada masalah pencemaran bunyi di negara tersebut. Menurut WHO, Jepun merupakan antara negara paling bising di dunia. Kesannya menjadi parah kepada alam sekitar, haiwan dan manusia. Kesan buruk pencemaran kepada haiwan adalah haiwan akan mudah merasa terancam dan akan kehilangan populasinya disebabkan mereka berasa diganggu dan diancam. Selain itu, kebiasaannya pencemaran bunyi akan berlaku di kawasan bandar-bandar yang membangun seperti Jepun disebabkan bunyi daripada kereta, kilang-kilang, amaran daripada pihak berkuasa dan para penjual yang menjerit memanggil pelanggan untuk membeli barangan di kedai mereka. Contohnya, pemilik kedai akan meneriak perkataan irashimasu untuk mengalu-alukan kedatangan pelanggan ke kedai mereka. Kesannya menjadi parah kepada alam sekitar, haiwan dan manusia. Pendengaran manusia tidak boleh terdedah dengan bunyi bising lebih daripada 8 jam berturut tanpa alat pelindung telinga. Bagi penduduk yang tinggal di bandar, mereka lebih terdedah dengan bunyi-bunyi yang boleh merosakkan pendengaran mereka. Seterusnya, pencemaran bunyi juga akan menyebabkan tekanan kepada haiwan dan meningkatkan kematian kerana bunyi yang kuat akan mengubah sensitiviti terhadap daya haiwan untuk mengesan dan mengelak pemangsa atau mangsa serta mengganggu mereka untuk menggunakan bunyi yang dikeluarkan oleh haiwan itu sendiri. Contohnya, ketika pembiakan dan navigasi mereka. Kerajaan Jepun juga telah mengambil langkah yang berpatutan agar masalah pencemaran bunyi di Jepun dapat diatasi dengan segera bagi menjaga alam sekitar di Jepun. Secara kesimpulannya, walaupun dunia semakin beralih ke arah teknologi, namun kesan sampingan daripada perkembangan ini harus diambil peduli. Walaupun perkembangan teknologi ini telah memberi kemudahan dalam kehidupan seharian manusia, tapi ianya juga boleh memberikan kemudaratan.
Oleh itu, semua penduduk dunia perlu bijak dalam menggunakan teknologi yang ada pada hari ini agar masalah-masalah negatif kesan daripada perkembangan teknologi dapat dielakkan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.